Jadi semalam kita dah selesai tajuk decomposition. Untuk hari ini, tajuk seterusnya pengecaman corak. Pengecaman corak ataupun pattern recognition. Corak. Apa maksud yang dimasukkan dengan pengecaman corak? So, teknik ini merupakan untuk mengecam persamaan atau perbezaan beberapa masalah, cerita, keadaan ataupun situasi. Teknik untuk mengecam persamaan atau perbezaan beberapa masalah, cerita, keadaan dan situasi. Kira kita mengecam persamaan atau perbezaan berapa masalah, cerita, keadaan ataupun situasi. Tengok video dia. Pattern recognition. Have you ever noticed patterns in nature, such as the different time the sun rises each day or the schedule of the ocean tides? How about patterns in your schoolwork? Poems, such as limericks, have a pattern that sets them apart as a type of poem. Shakespeare's plays contain patterns. They are written in unrhymed iambic pentameter, which is a pattern of 10 stressed and unstressed syllables. Patterns can be identified in art as well, such as Van Gogh's distinctive brushstrokes. In the process of observing and breaking down a problem into easier to solve smaller pieces, you will likely have noticed similarities in patterns. You may have identified patterns within the subproblems or among them. For example, returning to the necklace problem, you may have noticed similarities between each of the smaller subproblems identified. What is the cost of the red beads? What is the cost of the blue beads? And what is the cost of the thread? The operation to find each answer is the same. Cost of red beads times number of red beads. Persamaan ataupun perbezaan beberapa masalah. Ni nota tambahan dia. Contohnya awak ada Facebook kan? Ada Facebook tak belakang? Akaun Facebook ada? Ada? Bila awak send gambar dalam Facebook tu, kan tiba-tiba dia bila kita letak cursor dekat muka orang tu, dia keluar nama kan? Tahu tak? Dia keluar nama. Orang tu keluar nama, orang tu keluar nama. Tu maksudnya dia menggunakan teknik pengecaman corak muka dia tu dengan akaun dia. Bila kita klik je, nama muka dia tu, dia terus link ke akaun orang tu. Kan? Betul? Tu maksudnya teknik pengecaman corak dari segi muka. Okey? Muka dia. So, what is pattern recognition? Dia nak menyelesaikan finding the similarities. All pattern among small decomposed problems that can help us solve more complex problem more efficiently. Ini masuk pattern recognition. Dia kena selesai dulu, kena meleraikan dulu masalah tu. Dia kena ada ikut step. Dia mencari persamaan dan perbezaan dalam pengecaman corak. Bagaimana Facebook tu. Dia dapat melakukan pengecaman wajah pada gambar dengan ID profil pengguna. Laman Facebook menggunakan teknik pengecaman corak. Contoh lain, yang kedua. Contohnya awak nak pergi bercuti. Nak pergi bercuti. Jadi, nak pergi bercuti di satu tempat lah. Nak pergi bercuti di tepi pantai, katakan. Jadi, dengan menggunakan teknik pengecaman corak ini, kita imbas kembali persamaan dan perbezaan dengan bahan yang dibawa ketika percutian di air terjun. Dan mengambil barang yang boleh digunakan seperti pakaian renang untuk bermain air. Dan meninggalkan barang yang tidak digunakan untuk bermain air seperti topi. Tengok situ dia buat lah. Teknik pengecaman corak. Kita imbas kembali kepada percutian yang lepas di air terjun. Awak nak pergi bercuti di tepi pantai. Kan?
Jadi awak kena ada flashback. Flashback percutian mana yang pernah awak pergi? Kena imbas kembali. Katakan awak pergi yang sebelum ni awak pergi di kawasan air terjun. Lepas tu awak buat perbandingan. Perbandingan persamaan dan perbezaan destinasi. Yang awak pernah pergi air terjun, yang sekarang ni awak nak pergi ke tepi pantai. Tepi pantai katakan, okey. Jadi persamaan dia, kedua-dua destinasi yang melibatkan air. Air terjun pun ada air, tepi pantai pun ada air. Air terjun tidak panas, tetapi kemungkinan tepi pantai lebih panas. Okey. Itu perbezaan dia. Persamaan lagi, terdapat berbagai tempat yang menarik untuk pelancong yang melibatkan barangan pelawat. Kalau di tepi pantai, di kawasan air terjun, perbezaan di kawasan terjun dapat tempat untuk berkemah. Tetapi di tepi pantai agak susah untuk membina kemah disebabkan oleh angin. Jadi sesuai tak kita buat kemah? Tak sesuai lah kan? Kalau di tempat air terjun sesuai buat kemah. Kalau di tepi pantai tak sesuai. Sebab airnya, sebab ada angin yang kuat lah. Jadi yang samanya apa? Dia melibatkan air, kan? Air terjun pun air di pantai pun ada air. Jadi kena bawa pakaian renang. Lepas tu ada tempat menarik. So kena bawa duit. Okey. Kemah tak perlu bawa. Kemah tak perlu bawa. Sebab di tepi pantai angin kuat, tak sesuai untuk kemah. Kena bawa sunblock. Sunblock ni apa dia? Riza, sunblock apa dia sunblock? Buat apa sunblock? Baju bakar tak? Baju bakar? Baju bakar sunblock. Sunblock ni kalau kita pergi tempat panas, dia macam ada liquid kan? Sapu. Tambah nampak hitam lah. Tangan, muka ke jadi hitam. Dia garing kita letak sunblock Contoh di situ dia buat. Tengok dia gambar dia. Okey. Jadi kemah tak perlu bawa, selipar kena bawa. Pakaian renang kena ada. Sunblock dan duit. Jadi maksudnya pengenyaman corak ni, teknik pattern recognition ni, kita cari persamaan dan perbezaan dengan tempat yang lain. Dengan tempat yang kita nak pergi. Apa persamaan kedua-dua tempat itu? Apa perbezaan kedua-dua tempat itu? Kena ada comparison. Kena ada compare antara dua tempat. Itu yang dimasukkan dengan pengecaman corak.